Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Adam Irman bin Asmadi. Nama saya Muhammad Amir Momota. Nama saya Muhammad Mirza Zahid. Hari ini kami ingin membuat pemetangan tentang projek CTU kami yang diberi tajuk Maqasid Syariah dalam memelihara agama melalui ICT. Itu saya serahkan kepada Muhammad Aiman untuk memulakan dengan pengenalan. Okey, hari ini saya akan bincangkan tentang pengenalan maqasid syariah dalam meraih agama melalui ICT. Okay. Keupayaan teknologi komunikasi dan maklumat, yakni ICT, yang menyebabkan ICT ni yang menyebabkan penggunaan aplikasi media sosial dalam sawang dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah aktiviti berdakwah. Aplikasi media sosial seperti Instagram dan Twitter dapat dilihat sebagai potensi yang memberi peluang yang luas terhadap penyebaran mesej dakwah kerana sifatnya pantas dan dalam bahasa Inggerisnya straight to the point, langsung ke sasaran. Dakwah merupakan ajakan atau seruan ke arah penerimaan, penghayatan ajaran dan lainnya Islam. Hari ini kertas kerja ini membincangkan tentang maqasid syariah dalam agama melalui platform ICT. Kita dapat melihara agama dengan menyebarkan ilmu agama. Media baru sebagai alat menyebarkan maklumat pada masa kini dapat dilihat begitu berbeza dengan medium berjalan agama yang dilakukan dahulu kala. Oleh itu, mari kita lihat dengan teliti dan lebih lanjut tentang maqasid syariah dalam memelihara agama melalui ICT di dalam dunia sains dan teknologi ini. Okey, seterusnya. Kenapa dia macam ni? Okey, seterusnya, maksud maqasid syariah. Perkataan maqasid syariah dari sudut bahasa merupakan jamak kepada perkataan maksad yang diambil dari kata kerja qasad, iaitu bermaksud pegangan, punca, sasaran, kelurusan, keadilan dan kesederhanaan. Dari segi istilah, ianya bermaksud objektif yang membawa erti berasaskan kenyataan atau fakta sebenar. Manakala syariah berasal dari perkataan syarak yang bermaksud sumber air yang tak pernah putus terus mengalir. Dari segi istilah pula, ia merangkumi keseluruhan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui Rasulnya Nabi SAW. Secara umumnya, maqasid syariah seperti yang diterangkan oleh ulama ulul fiqh, ia merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan satu hukum untuk menjamin kemaslahatan umat manusia. Seterusnya, maqasid syariah juga mempunyai kepentingan sendiri dalam mengukur dan mempertimbangkan satu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu pengukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah untuk memastikan ianya berada dalam kerangka syariat. Okey. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang definisi ICT pula. ICT atau dikenali sebagai teknologi maklumat dan komunikasi merangkumi aspek teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat ditakdirkan sebagai teknologi yang digunakan oleh individu pengumpul data dan menganalisis data. Ianya dapat menghasilkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks, grafik, animasi dan maya. Data dan maklumat sentiasa diperlukan untuk tujuan tertentu bagi tujuan meningkatkan ilmu, pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan kemampuan. Seterusnya,
teknologi komunikasi membolehkan individu atau kelompok individu bertukar data dan maklumat dalam ruang waktu dan tempat yang tidak terbatas ataupun dalam masa yang sama, yakni sinkronus, menggunakan setempat atau global. Teknologi maklumat ataupun IT dan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup ataupun skop tajuknya sangat luas, meliputi segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Teknologi maklumat boleh disimpulkan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Seperti yang diketahui umum, teknologi disifatkan sebagai satu bentuk pemudah cara yang membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas. Okey, seterusnya saya ingin paskan next slide seterusnya kepada Mirza Zahid. Okey, terima kasih Muhammad Iman. Saya ingin membentangkan tentang hubung kait maqasid syariah dengan sains dan teknologi. Apabila maqasid syariah dikaitkan dengan sains dan teknologi, maka kita dapat nyatakan sebagaimana berikut. Semua isu yang berlaku dan terhasil daripada perkembangan ilmu sains dan teknologi apabila melibatkan kepenggunaannya di dalam kehidupan manusia, maka ianya mestilah dinilai berdasarkan kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah untuk direalisasikan bagi kemaslahatan manusia yang melibatkan isu-isu yang berkaitan. Terdapat beberapa contoh. Antaranya, yang paling semasa ialah berkaitan vaksin COVID-19. Penggunaan plasma darah haiwan dalam produk makanan dan lain-lain lagi. Seterusnya berkaitan arak ataupun apa-apa jurubahan yang boleh memberi kesan buruk kepada akal. Selain itu, banyak contoh yang melibatkan maruah dan keturunan manusia. Antaranya ialah persenyawaan benih manusia menggunakan kecanggihan ilmu sains teknologi yang melibatkan individu yang tidak mempunyai ikatan sah atau sebagainya. Contoh terakhir ialah banyak contoh yang melibatkan harta manusia. Antaranya ialah menggunakan kecanggihan teknologi untuk mencuri dan mengambil harta orang lain secara zalim atau tidak sah seperti skema dan sebagainya. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang perkembangan dan impak ICT di Malaysia. Untuk pengetahuan, pengguna internet di negara ini hingga akhir Disember tahun lalu telah mencapai 8.7 juta orang atau 34% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 25.6 juta orang. Pada awal 1996, Malaysia termasuk dalam salah satu negara yang cepat dan memulihkan keadaan perekonomiannya. Kesan fenomena terhadap perkembangan ICT menjadi lebih sinonim lagi kepada komunikasi antara perseorangan kerana ia lebih merujuk kepada seseorang ini akan bergaul, berinteraksi bersama rakan sebaya dan di sinilah mereka membina pelbagai kemahiran seperti kemahiran bersosial. Mereka akan belajar menyesuaikan diri dengan rakan-rakan supaya diterima baik oleh ahli-ahli dalam kumpulan mereka. Pada peringkat ini, ia akan membentuk kumpulan bersama-sama. Di sini peranan komunikasi secara tidak langsung digunakan untuk berhubung bersama antara satu sama lain. Kesan kemahiran komunikasi perseorangan ini akan membawa individu tersebut lebih menguasai peranannya sama ada dalam kumpulan atau perseorangan kerana mesej yang disampaikan itu akan lebih baik. Seterusnya, antara media-media tersebut ialah media massa seperti filem, surat khabar,
web dan situasi-situasi informasi dari internet, majalah dan juga novel dan seumpamanya. Secara umumnya, diproduksi secara besar-besaran oleh orang barat kerana mereka mempunyai modal untuk melakukannya. Dilihat dari harganya pun sangat murah jika dibandingkan dengan media tempatan. Ini kerana masalah kekurangan modal menjadi punca utama kenapa komunikasi tempatan kurang mendapat tempat di kalangan. Mereka menonton, membaca hasil dan pandangan-pandangan budaya yang dilahirkan oleh budaya barat. Akibatnya mereka mudah terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat dunia ketiga membenarkan pandangan dan perilaku budaya barat. Masalah yang lebih teruk lagi, media massa akan menjadi lebih teruk akibat daripada fenomena tersebut kerana semakin hilang matlamat yang sebenarnya. Selain itu, proses pembentukan teori komunikasi adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara terangsang atau tidak terancang. Pembentukan teori komunikasi mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber lain yang menghasilkan suatu hasil atau maklumat. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Akhir sekali, jelaslah bahawa rangkaian ICT di Malaysia kian berkembang dan memberi banyak impak kepada individu dan negara. Seterusnya, saya ingin memberi peluang kepada Adam untuk membentangkan cara-cara memelihara agama dalam ICT. Terima kasih. Okey, terima kasih Mirza. Saya ingin membentangkan tentang cara-cara memelihara agama dalam ICT. Okey, terdapat 4 cara memelihara agama dalam ICT. Yang pertama ialah membina lebih banyak laman web dan blog. Okey, jika kita lihat di era modernisasi ini, telah menjadi tanggungjawab para pendakwah untuk membina lebih banyak laman web dan blog. Contohnya seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Hasrizal Jamil dan lain-lain lagi. Laman web dan blog seumpama itu sudah tentu mampu menyampaikan dan mengisikan info maklumat yang lebih lanjut dan terperinci mengenai Islam. Para pendakwah juga mestilah melengkapkan diri-diri mereka dengan ilmu berkaitan kemahiran komputeran. Hal ini kerana kemahiran komputeran ini dapat dipertingkatkan supaya dapat menghalang dan menjawab segala fitnah, tomahan dan tuduhan serta penghinaan terhadap agama Islam. Oleh itu, jika kita lihat betapa pentingnya ilmu dan ataupun kemahiran komputeran ini kepada pendakwah. Oleh itu, jelaslah bahawa media seperti laman web dan blog sangatlah penting pada masa kini dalam penyebaran dakwah Islam. Yang kedua ialah membuat program-program dakwah dan ilmiah. Okay. Jika kita teliti dengan lebih mendalam, penggunaan media elektronik yang terutamanya digunakan pada masa kini seperti radio dan televisyen adalah menjadi media dakwah yang dilaksanakan dengan jayanya oleh kerajaan kita. Program-program yang disiarkan di radio ataupun televisyen mendapat sambutan dan penerimaan yang hangat dari kalangan penontonnya. Contoh-contoh pendakwah yang berdakwah melalui televisyen dan radio ini ialah Ustaz Don, Ustaz Zaidrus dan Ustaz Kazim yang sering keluar di televisyen dan di corong-corong radio. Hal ini dapat memberi peluang kepada penonton di luar sana untuk menimba ilmu agama dengan lebih luas tanpa mengira usia dan darjat. Oleh itu, jelaslah bahawa media elektronik seperti televisyen dan radio amatlah penting dalam penyebaran dakwah ini. Okey, yang ketiga ialah berdakwah melalui media sosial. Jika kita lihat pada masa sekarang, aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube amatlah popular di kalangan pendakwah. Para pendakwah boleh memanfaatkan media sosial tersebut dengan cara memuat naik video dakwah dan video ini dapat disaksikan oleh rata-rata masyarakat. Memandangkan media sosial amat popular pada masa sekarang, media sosial ini menjadi satu wadah yang boleh mendekatkan pendakwah kepada masyarakat cyber. Rata-rata generasi hari ini ialah generasi yang celik teknologi. Oleh itu, perlu ada satu golongan pendakwah
yang bijak dan selesa berdakwah dalam media sosial. Mereka ini tidak semestinya pakar dalam ICT, tapi memadai mempunyai keupayaan untuk memanfaatkan tugas-tugas nahi mungkar, tugas-tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hal ini kerana media sosial ini tidaklah terlalu susah untuk menggunakannya berbanding dengan medium ICT yang lain. Hanya perlu sebar ataupun kongsi dakwah dan semua orang boleh melihat dakwah tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa media sosial juga penting dalam penyebaran dakwah dengan lebih meluas dan terperinci. Yang akhir sekali, cara-cara yang terakhir ialah membuat buku-buku dakwah ataupun e-book. Buku elektronik ataupun e-book ialah sejenis medium penyampaian maklumat yang merujuk kepada penggunaan data digital seakan buku yang mengandungi pelbagai maklumat dalam bentuk teks, gambar atau kedua-duanya. Terbitan buku e-book ini boleh dibaca oleh pembaca yang mempunyai media elektronik seperti komputer riba, tablet. Dan penerbitan buku e-book ini merupakan cara dakwah di era yang penuh dengan teknologi ini. Hal ini kerana purata rakyat pada masa sekarang memilih untuk membaca e-book berbanding dengan buku-buku yang lain kerana arus pemodenan yang semakin maju. Oleh itu, membuat buku-buku dakwah melalui e-book ini sangatlah penting dalam penyebaran dakwah pada masa kini. Okey, kesan-kesan memelihara agama dalam ICT. Kesan ini terbagi pada dua, iaitu kesan positif dan negatif. Okey, kita lihat kesan positif dahulu. Yang pertama ialah keupayaan menghantar, menerima dan memproses maklumat telah dapat diperluaskan. Hal ini kerana keupayaan untuk berkongsi maklumat tidak lagi hanya terbatas kepada buku-buku tertentu ataupun majlis-majlis ilmu yang tertentu sahaja. Jaringan ICT telah membuatkan ilmu-ilmu dapat dihantar dan diterima dengan lebih luas meliputi seluruh lapisan masyarakat di serata dunia. Oleh itu, jelaslah bahawa ICT dapat meningkatkan keupayaan menghantar, menerima dan memproses ilmu. Yang kedua, kesan positif yang kedua ialah penerimaan ilmu tidak lagi melalui perantaraan antara pendakwah dan sasarannya sahaja. Hal ini kerana apabila dakwah dapat dihantar melalui platform ICT, dakwah tersebut dapat tersebar dengan lebih luas kerana dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan tidak tertumpu pada sasarannya sahaja. Jika kita lihat dakwah pada masa dahulu, ianya tertumpu pada sasarannya sahaja, seperti majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tapi di zaman alaf ini, dakwah dia punya sasarannya dapat diperluaskan melalui media-media sosial ataupun media-media yang lain. Dakwah dapat disebarkan dalam bentuk video, artikel dan blog di media-medium seperti laman web dan media sosial. Hal ini kerana media-medium ini mudah diakses oleh masyarakat seluruh dunia tanpa sepadan. Oleh itu, dakwah dapat disebarkan tanpa terbatas kepada sasaran tertentu sahaja. Okay. Yang ketiga ialah urusan dakwah dapat dijalankan dengan efektif dan lebih efisien. Kita lihat dunia pada hari ini heboh tentang e-niaga ataupun online business. Namun begitu, dakwah juga tidak diketepikan. Iaitu terdapat juga konsep e-dakwah. Melalui e-dakwah, setiap badan-badan kerajaan maupun NGO akan menjalankan dakwah melalui laman-laman web yang disiarkan di media-media sosial meliputi pelbagai aspek termasuklah ruangan tazkirah, pandangan para penonton, soal jawab dan soal jawab tentang agama. Oleh itu, jelaslah bahawa medium e-dakwah ini dapat membantu penyiaran dakwah dengan lebih berkesan. Yang keempat ialah mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat Islam di Malaysia sama ada di dalam atau di luar negara. Mereka boleh saling menerima ataupun bertukar pandangan dan pendapat. Contohnya, rakyat dari luar negara dan dalam negara boleh bertukar pendapat. Begitu juga dengan pendakwah dari dalam dan luar negara dapat saling bertukar pendapat. Contohnya, menyelesaikan salah faham mengenai isu-isu terkini yang menjadi perbualan hangat. Contohnya, isu-isu soal agama. Pendakwah dapat saling bertukar pendapat dan berkongsi ilmu tentang isu tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa dunia ICT dapat mengeratkan lagi hubungan seantara dunia. Okey, kita lihat pula kesan-kesan negatif. Yang pertama ialah pengaruh budaya asing.
ICT juga mempunyai pengaruh dan banyak bahan asing dari luar negara dimuat naik dalam media-media tempatan. Daripada pengaruh ini, terdapat unsur-unsur negatif yang menular masuk ke dalam budaya tempatan. Perkara ini menjadikan dakwah tersebut ataupun dakwah yang hendak disampaikan tidak tepat dan mungkin dieksploitasi oleh fahaman-fahaman yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh itu, perlulah sedaya upaya untuk menangkis anasir negatif ini dari terus menular dan menjejaskan dakwah agama disebarkan melalui ICT. Yang kedua ialah menjejaskan kesihatan. Tidak dapat dinafikan bahawa kegunaan ICT dapat menjejaskan kesihatan. Hal ini kerana terdapat ICT yang mengeluarkan radiasi elektromagnet yang dikaitkan dengan penyakit barah dan keguguran. Oleh itu, kita perlulah menghadkan penggunaan ICT. Contohnya, kita menggunakan ICT ini hanya untuk mencari maklumat ataupun mencari info-info rujukan ataupun mencari ilmu-ilmu kerohanian dan bukan benda-benda yang lara. Oleh itu, kita perlulah pastikan kesihatan kita terpelihara dengan mengamalkan penggunaan ICT yang terkawal. Okey, kesan negatif yang ketiga ialah kesahihan maklumat. Berpandukan pada dalil nakli iaitu ayat Al-Quran. Allah berfirman bermaksud, sekiranya datang kepadamu orang yang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu berwaspada akan kebenarannya. Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlakunya penyelewengan ataupun kepalsuan fakta, terutama sekali dalam soal keagamaan yang perlu dipastikan kebenarannya. Pihak yang tidak bertanggungjawab sentiasa mencari jalan untuk menyeleweng dan mendustakan maklumat. Hal ini menjadi cabaran kepada penyebaran ilmu dakwah pada masa sekarang. Misalnya, dengan hanya merujuk pada bahan dari internet seperti Al-Quran, kemungkinan berlaku kesalahan fakta seperti ayat-ayat dari versi Israeliat, iaitu mereka mengubah ayat-ayat Al-Quran. Oleh itu, seorang perlu merujuk pada sumber asal bagi mengesahkan ataupun bagi tidak menimbulkan sebarang fakta yang salah tentang maklumat tersebut. Seorang itu perlu mengkaji dulu sebelum menyebarkannya. Oleh itu, kita mestilah lebih berhati-hati dalam mencari maklumat. Okey, kesan negatif yang terakhir sekali ialah pelayaran web negatif. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif menciptakan kerosakan maruah, nilai kepribadian dan dorongan terhadap jenayah seksualiti. Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh siapa sahaja termasuk kanak-kanak, remaja dan golongan dewasa memberi kesan negatif pada perubahan nilai gaya hidup mereka. Agama juga melarang untuk mendekati zina sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Quran bermaksud, janganlah kamu menghampiri perbuatan zina kerana ia adalah amalan yang sangat keji. Oleh itu, kita perlulah memelihara ataupun memanfaatkan penggunaan ICT agar tidak terjerumus ke perkara negatif ataupun ke lebah zina ini. Okey, itu saja cara dan kesan dari saya. Saya serahkan kepada Mirza Zahin untuk membuat cadangan ataupun kesimpulan tentang tajuk ini. Silakan Mirza. Okey, kesimpulan tentang maqasid al-syariah Penat lah. ialah maqasid al-syariah merupakan matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syarak dalam persyariatan hukum. Umumnya, maqasid ini tertumpu kepada penganjuran manfaah dan penolakan mafsadah. Maqasid syariah merupakan penaung kepada dalil-dalil syarak. Ia bukannya suatu yang asing daripada dalil-dalil syarak, bahkan terkandung di dalamnya sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ilmu maqasid al-syariah merupakan suatu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Mereka yang memahami konsep ini akan merasai kesempurnaan Islam. Skop asas syariat Islam adalah untuk memberikan kebaikan kepada manusia dan menjauhkan mereka daripada segala keburukan. Kepentingan memahami ilmu maqasid syariah bagi seorang mujtahid dan pengkaji hukum tidak boleh diabaikan demi untuk memastikan penilaian hukum yang dibuat terhadap sesuatu masalah itu selari dengan tuntutan syarak. Itu saja kesimpulannya.
Okey, terima kasih Mirza Zahin. Oleh itu, ini sampai ini saja daripada kami untuk tajuk ini. Untuk mengulaskan tentang tajuk maqasid syariah dalam dalam melihara agama melalui ICT. Itu saja daripada kami. Kalau ada kekurangan apa, kami mohon maaf. Ada kekurangan apa? Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.